ni makanan ni? Nasi ayam ada, spaghetti ada, ayam bakar, udang bakar pun ada. Yang ini pula apa ya? Laksa Johor. Wah, pencuci mulut pun ada. Banyak ni makanan kita. Boleh ke kita habiskan ni ya? Kalau kita tak habis, kita boleh saja simpan kan? Hai, apa khabar murid-murid? Berjumpa lagi kita pada hari ini bersama Cikgu Suryani. Seperti biasa, mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Tajuk kita ialah Makanan Selamat. Baiklah murid-murid, sekarang kita nak lihat bagaimana kita nak pastikan makanan itu selamat. Baik, perkara yang pertama ialah basuh tangan sebelum dan selepas memegang makanan. Sama ada kita nak makan ataupun kita nak memasak. Kedua, cuci peralatan dapur selepas menggunakannya. Periuk, kuali, pinggan mangkuk, gelas, sudu semua tu perlu kita cuci ya. Sebelum kita, selepas kita menggunakannya. Baik, kemudian asingkan makanan dalam bekas yang bertutup. Sama ada kita nak letak dalam peti sejuk ataupun kat luar, dekat rak makanan, kita kena asingkan makanan. Okay? Mengikut jenis makanan tersebut. Tak boleh campur. Kemudian, gunakan bekas yang sesuai apabila menyimpan makanan. Kalau makanan yang kedap udara, makanan yang macam mana sesuai. Okay? Seperti macam yang rangup lah kan, dia kena bekas yang kedap udara. Okay, contohnya di sini kalau gambar ini macam spaghetti. Spaghetti tak perlu simpan dalam peti sejuk. Okay, dia boleh simpan di rak makanan kat luar. Jadi bekas yang digunakan mesti bekas yang panjang kan. Okay. Dan contohnya macam buah, sayur tu, kita boleh letak asing. Kita jangan campur antara satu sama lain. Baik, seterusnya masak makanan dengan sempurna. Kena pastikan makanan kita tu dimasak dengan betul. Okay? Sebab apa? Kita tak naklah makanan tu mentah lagi kan. Kita dah angkat makanan tu, dah makan. Okay? Bahaya. Di sini seterusnya, makanan tadi, maksudnya dengan masakan kita yang sempurna tadi akan membunuh bakteria. Okay. Cikgu juga nak pesan apabila kita hangatkan makanan pun, kita kena pastikan makanan tu betul-betul panas atau mendidih. Okay, contohnya kita pagi tadi, kita makan kari daging kan, kari daging. Lepas tu, bila petang kita nak makan lagi. Jadi, kari daging pagi tadi tu kita kena panaskan betul-betul supaya dapat bunuh bakteria. Baik, seterusnya, apa ya? Jangan makan makanan yang tamat tarikh luput. Pada kotak ataupun plastik pembungkus makanan, memang ada ditulis tarikh tamat makan. Okay, jadi kita kena pastikan tarikh itu tidak melebihi hari yang kita nak makan. Selain pada itu juga, kita juga boleh lihat pada rupa makanan tu kan. Kadang-kadang dah bertukar warna kan. Dah mengeluarkan air, dah lembik kan kalau dalam peti sejuk tu. Okay? Jadi kita kena pastikan semua makanan kita dalam keadaan baik dan selamat, barulah kita boleh makan. Baiklah murid-murid, sekarang lihat buku teks muka surat 59. Mari kita baca bersama-sama. Makanan selamat. Hadif dan kawan-kawannya mencari maklumat tentang keselamatan makanan di perpustakaan. Baiklah, kalau kita lihat di sini ialah pendahuluan. Keselamatan makanan perlu diutamakan. Pelbagai cara harus dilakukan. Baik, di sebelah kanannya ditulis dengan ayat yang lengkap. Keselamatan makanan perlu diutamakan oleh semua orang. Terdapat pelbagai cara yang harus dilakukan. Apakah aktiviti kita pada hari ini? Aktiviti kita ni, kita nak menulis ayat berdasarkan draft yang diberi. Baik, untuk pendahuluan telah pun diberi jawapan yang lengkap. Baik, sekarang kita lihat isi 1. Basuh tangan, cuci peralatan dapur. Macam mana kita nak bina ayat ya?
Baik, seterusnya isi yang kedua. Asingkan makanan, gunakan bekas yang sesuai. Isi 3. Masak dengan sempurna, membunuh bakteria. Isi yang keempat. Jangan makan makanan tamat tarikh luput, keracunan makanan. Dan akhir sekali penutup. Patuhi keselamatan makanan menjadi amalan dalam kehidupan. Apakah aktiviti kita seterusnya? Ya, kita akan membina ayat berdasarkan draft untuk menghasilkan karangan. Mesti ramai murid-murid yang suka menghasilkan karangan. Sebenarnya menghasilkan karangan ni bukannya susah pun, tetapi kita perlu tahu apakah langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Baik, sekarang kita lihat semula pendahuluan yang telah diberikan di dalam buku teks. Baik, di sini telah diberi pendahuluan. Baik, di sebelah kiri kita lihat dalam kotak hijau, ya, keselamatan makanan perlu diutamakan. Pelbagai cara harus dilakukan. Baik, yang sebelah kanan telah dilengkapkan ayat tersebut. Keselamatan makanan perlu diutamakan oleh semua orang. Baik, apa yang cikgu buat dengan tulisan merah tu? Tulisan merah tu menunjukkan kepada tambahan ayat. Tambahan perkataan. Maksudnya kita boleh tambah perkataan pada penyataan tersebut untuk menghasilkan ayat yang lengkap. Kemudian ayat yang kedua, pelbagai cara harus dilakukan. Baik, ayat yang telah dilengkapkan ialah terdapat pelbagai cara yang harus dilakukan. Telah ditambah yang dalam penyataan tersebut. Jadi inilah hasil untuk pendahuluan. Baik, seterusnya. Baiklah, sekarang kita lihat isi 1. Isi 1 ni merupakan perenggan yang kedua. Baik, kalau kita lihat di sini, penyataan yang diberi ialah basuh tangan, cuci peralatan dapur. Untuk isi 1 ini, kita kena buat ayat, 2 ayat. Ya, kita kena bina 2 ayat. Baik, kita lihat dulu kepada basuh tangan. Baik, murid-murid boleh tambah perkataan sama ada di depan basuh tangan ni, tempat kosong yang depan tu. Kemudian, ataupun murid-murid boleh tambah selepas perkataan basuh tangan. Ataupun kedua-duanya sekali. Okay? Nak bina karangan ni memang kita kena kembangkan ayat tersebut. Kalau basuh tangan. Siapa yang basuh tangan? Okay, mengapa basuh tangan? Okay, kita kena bersoal jawab dengan penyataan yang diberi. Baik, sama juga seperti cuci peralatan dapur. Kita boleh tambah mana-mana perkataan yang sesuai. Sekarang, hasilnya, seperti yang cikgu letak di sini, kita perlu membasuh tangan sebelum dan selepas memegang makanan. Maksudnya yang warna merah tu cikgu tambah perkataan tersebut. Boleh? Baik, seterusnya, kita juga perlu mencuci peralatan dapur selepas menggunakannya. Okey. Cikgu harap murid faham ya, untuk satu isi ni kita ada 2 ayat. Baik, seterusnya kita akan lihat pula isi yang kedua. Asingkan makanan, gunakan bekas yang sesuai. Baik, seperti macam tadi juga, kita boleh tambah perkataan sama ada di depan ataupun di belakang penyataan tersebut. Ataupun kita boleh, kita pilih salah satu, kita nak tambah perkataan selepas perkataan tersebut. Okey, kita lihat contoh yang diberi. Baik, sebelum itu, apabila menulis karangan, kita mesti menggunakan penanda wacana. Jangan lupa guna penanda wacana. Okey, di sini cikgu memilih selain itu. Okey, lihat ayat cikgu. Kita perlu asingkan makanan dalam bekas yang bertutup. Okey, yang merah tu cikgu tambah perkataan ya. Gunakan bekas yang sesuai mengikut jenis makanan. Boleh? Baik. Bila kita tambah penanda wacana di hadapan, jadi kita kena berbunyi begini. Selain itu, kita perlu asingkan makanan dalam bekas yang bertutup. Gunakan bekas yang sesuai mengikut jenis makanan. Sekarang kita lihat pula isi yang ketiga. Masak dengan sempurna,
membunuh bakteria. Sama juga, sama ada kita boleh tambah di depan ataupun di belakang pernyataan tersebut. Baiklah, apakah penanda wacana yang cikgu gunakan seterusnya? Seterusnya. Lihat ayat cikgu. Seterusnya, kita hendaklah memasak makanan dengan sempurna. Makanan yang dimasak dengan betul akan dapat membunuh bakteria. Boleh? Jelas ya? Baik, sekarang tibalah kita ke isi yang keempat. Jangan makan makanan tamat tarikh luput. Keracunan makanan. Sama ada kita nak letak di belakang ataupun kita akan letak di depan dan di belakang pernyataan. Mari kita lihat apakah ayat yang telah cikgu buat untuk murid-murid. Sebelum tu, cikgu nak tanya. Apabila kita berada di isi yang keempat, isi yang terakhir, apakah penanda wacana yang sesuai untuk kita masukkan dalam perenggan ini? Ya, betul. Akhir sekali. Akhir sekali, jangan makan makanan yang telah tamat tarikh luput. Makanan yang tamat tarikh luput akan menyebabkan keracunan makanan. Okey, jelas ya murid-murid semua? Tibalah pula untuk kita membina perenggan penutup. Sama juga, patuhi keselamatan makanan menjadi amalan dalam kehidupan. Baik, apabila penutup, apakah penanda wacana yang sesuai untuk kita tuliskan? Siapa tahu? Ya, kesimpulannya. Biasanya kalau penutup yang terakhir memang kita akan guna kesimpulannya. Kesimpulannya, kita hendaklah mematuhi keselamatan makanan untuk kebaikan kesihatan kita. Semoga ianya akan menjadi amalan dalam kehidupan seharian kita. Baiklah murid-murid, di sini cikgu nak tunjukkan pada murid-murid bagaimana ayat tadi telah pun ditulis dalam perenggan mengikut perenggan yang betul. Baik, untuk pendahuluan. Kita boleh lihat di sini. Okey, apabila menulis pendahuluan, perenggan yang pertama, kita tidak perlu jarak. Okay, perkataan pertama tak perlu jarak. Keselamatan makanan perlu diutamakan oleh semua orang. Terdapat pelbagai cara yang harus dilakukan. Seterusnya, isi pertama telah jadi perenggan yang kedua. Jadi perkataan yang pertama kita perlu jarakkan seperti yang dibuat kat sini. Isi dua, perenggan yang ketiga. Ya, sekarang isi tiga pula. Isi tiga merupakan perenggan yang keempat. Isi keempat dan akhir sekali ialah penutup. Cikgu harap murid-murid dapat perhatikan pada setiap perenggan yang telah cikgu buatkan di sini. Tada, inilah hasilnya. Iaitu karangan lengkap yang kita buat pada hari ini. Okay, semuanya ada 6 perenggan. Setiap perenggan berdasarkan isi yang telah kita bincangkan tadi. Baiklah, cikgu harap murid-murid dapat menyalin karangan ini di dalam buku penulisan. Sila tulis dengan kemas. Ya, nampaknya cukup dulu pelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi di lain masa. Bye!